Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang personality disorder, dan di bawah personality disorder tu kami milih tajuk dissociative identity disorder, dan kami menggunakan Spirit Movie sebagai kajian kes kami. Jadi bagi meneruskan pembentangan, nama saya Muhammad Nusaini bin Abi Jalil, nombor matrik I16301617. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Apa itu dissociative identity disorder ataupun lebih dikenali sebagai DID. DID ini mempunyai pelbagai nama panggilan, antaranya split personality disorder, multi personality disorder, dan lain-lain. DID ini juga membawa maksud tentang proses mental yang menghasilkan hubungan dalam dalam pemikiran, ingatan, perasaan, tindakan dan rasa identiti seseorang. DID ini juga dianggap punca dari kombinasi faktor yang mungkin termasuk daripada trauma yang dialami oleh seseorang. Seterusnya ialah DID ini juga menyebabkan seseorang itu menutup atau memisahkan diri dari situasi ataupun pengalaman yang terlalu ganas disebabkan trauma itu. Okey, slide yang seterusnya masih lagi tentang pengenalan DID. Okey, identiti utama membawa nama individu dan bersifat pasif, bergantung, bersalah dan tertekan. Okey, apabila seseorang yang mempunyai DID ini, identiti utama mereka ialah mereka bersifat pasif, bergantung, bersalah dan tertekan. Okey, poin yang kedua ialah menurut DSM-5, DID ini merupakan gangguan identiti yang mempunyai dua atau lebih personality yang berbeza. Okey, poin yang ketiga ialah apabila seseorang itu bertukar identiti, ciri-ciri yang akan berubah adalah nama, usia, jantina, gaya bercakap, pengetahuan dan perasaan yang dominan berbanding identiti yang utama. Okey, slide seterusnya iaitu sinopsis filem Split yang dikeluarkan pada tahun 2017. Okey, watak utama filem ni ialah James McElroy yang memegang watak sebagai Kevin Wendy Crumb. Okey, Kevin ini mempunyai 23 personality dan hampir kesemua 23 personality itu kerap menguasai diri beliau. Kevin dia akan menjadi kanak-kanak, dia akan menjadi ibu yang sangat prihatin, dia akan menjadi pemuda yang sangat kasar, dan dia akan menjadi lelaki yang sangat mementingkan kekemasan. Kevin telah dikuasai, pada suatu hari Kevin telah dikuasai oleh karakter Denise dan mencolek 3 orang perempuan. 2 orang perempuan merupakan pelajar popular di sekolah, dan watak tersebut dipegang oleh Jessica Sula yang memegang watak sebagai Clary, dan Harry Lune Richardson memegang watak sebagai Messia. Sementara seorang lagi tu, perempuan tu seorang wanita yang introvert, memegang watak sebagai Casey dan dilakonkan oleh Andy Taylor-Joy. Okey, sepanjang proses mereka dikurung di bawah bilik bawah tanah itu, ketiga-tiga perempuan itu mengetahui bahawa Kevin ini memiliki banyak personality. Salah satu personality yang dalam tubuh Kevin ialah personality yang ke-24, iaitu The Beast. Personality The Beast ini personality yang tersembunyi di dalam tubuh Kevin. Dan karakter The Beast ini sedang dalam perjalanan menghampiri ketiga-tiga perempuan tersebut. Okey, kita akan pergi pada definisi personality disorder. Definisi personality disorder ni adalah gangguan kepribadian atau personality disorder adalah kumpulan masalah kejiwaan yang mempengaruhi bagaimana anda berfikir, bagaimana anda merasa dan bagaimana anda berperilaku atau bertingkah laku.
Kepribadian adalah kumpulan unik dari watak, gaya, perilaku atau pola yang membentuk karakter atau individu. Kepribadian dapat mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia, perilaku, fikiran serta perasaan. Gangguan kepribadian dapat menyebabkan kesulitan dalam bersosialisasi dengan keluarga dan teman-teman. Sulit bagi penderita untuk mengetahui perilaku yang dianggap normal dan yang tidak. Okey, jadi definisi personality disorder ni ialah kepribadian ni adalah satu benda yang dalam diri kita, di mana kita memang dah ada lah benda tu, iaitu watak kita sendiri, tingkah laku kita sendiri, ataupun pola-pola yang bentuk karakter dalam diri kita untuk membentuk individu kita. Di mana macam contoh macam kita ni jenis seorang yang pendiam, macam okay, kita ada watak-watak, setiap orang ada watak masing-masing lah. Kita akan ikut watak orang lain, dia akan ada watak tersendiri. Jadi dia mempengaruhi, benda tu kan mempengaruhi cara kita melihat dunia dan cara kita berfikir daripada dunia dan merasakan apa yang ada di dunia ni. Tu. Jadi bila benda tu dia kontrol dengan benda-benda orang yang normal buat kan. So personality disorder ni macam kita ada gangguan, kita payah untuk kita bersosial dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga kita. So benda tu jadi derita bagi seorang tu apabila dia ada masalah kejiwaan dia, yang mempengaruhi diri dia, yang mempengaruhi macam mana orang berfikir dengan normal tapi dia berfikir tak normal. Macam mana orang tu hidup rasa normal tapi dia tak normal. Macam mana orang tu bertingkah laku secara normal tapi dia tak normal. Itu personality disorder. Itu ada masalah dengan personality diri dia sendiri. Itu bagi definisi personality disorder. Faktor terjadinya personality disorder ni mungkinlah gangguan personality disebabkan oleh campuran faktor genetik seperti sejarah keluarga, gangguan dan pembiakan. Orang yang mempunyai kehidupan rumah tidak bermesti pada zaman kanak-kanak dan remaja boleh membina gangguan personality di kemudian hari. So maksudnya sini kalau kata zaman kanak-kanak kita tidak senormal zaman kanak-kanak orang lain, ataupun kehidupan di rumah kita mungkin mak bapak kita sering gaduh, ataupun adik-adik yang jenis toxic family, relationship semua ni mungkin menyebabkan juga kepada personality disorder. Okey, seterusnya, sebagai contoh, kekurangan kritikan yang membina atau pujian yang berlebihan boleh menumbuhkan gangguan personality. Ia memerlukan pengetahuan latar belakang dan sejarah keluarga seorang itu menentukan menyebab gangguan personality dan ia bekerja jenis yang tepat. Okey, di sini dia cakap kalau kita terlalu kurang kritik pun akan menyebabkan gangguan personality. Dari ibu bapa yang terlalu kurang kritik bila anak buat salah, mungkin personality anak-anak akan menjadi seorang yang sangat nakal, apa semua kita tak tahu ke depan kan, menyusahkan kau semua. Ataupun kita terlebih puji, bila anak buat apa pun kita puji, anak buat salah pun kita puji, anak buat baik pun kita puji. So itu mungkin juga akan menyebabkan kepada gangguan personality disorder anak pada masa akan datang bila besar nanti. So macam saya cakap tadi, pengetahuan latar belakang dan sejarah keluarga juga perlu, kerana kita tak tahu mungkin ada faktor genetik yang menyebabkan gangguan personality disorder terhadap individu yang mengidap ni. Dan ia menyebabkan gangguan personality lah. Dan yang pasti ia bukan sains yang tepat. So maksud dia genetik ni kalau kata ada daripada genetik pun dia bukan sains yang tepat. Mungkin dia boleh disebabkan faktor-faktor yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman Syaharum. Saya akan terangkan tentang simptom-simptom yang ada pada individu yang menghidap penyakit keseluruhan identiti ataupun split personality. Baiklah, antara simptom ataupun tanda-tanda yang mungkin dapat dikenal pasti yang pada individu yang mengalami split personality ni, yang pertama ialah amnesia ataupun hilang ingatan pada masa ataupun personality yang tertentu. Kemudian yang kedua, persepsi tentang orang-orang dan perkara yang di sekeliling anda sebagai tidak nyata. Jadi pada orang ataupun individu yang mengidap split personality ni, dia merasakan benda yang berlaku di sekeliling itu tidak nyata. Okey, kemudian dia juga cenderung untuk mempunyai masalah kesihatan seperti mental, kemurungan, kecemasan dan pemikiran dan tingkah laku untuk membunuh diri. Jadi disebabkan dia merasakan terlalu banyak individu dalam diri dia, berkemungkinan besar dia tidak mampu untuk membezakan mana yang realiti. Jadi dia cenderung untuk bertingkah laku untuk membunuh diri.
Kemudian yang seterusnya kekeliruan. Kekeliruan dia untuk membezakan di antara personality dia yang sebenar ataupun personality yang lain ada dalam diri dia. Baik, individu yang mengalami kecelaruan identiti ataupun split personality ni, dia akan merasakan ada kehadiran dua ataupun lebih orang yang hadir dalam pemikiran dia. Individu itu hidup dalam kepala dia. Dia merasakan seolah dia mempunyai identiti yang lain. Dan di setiap identiti yang ada dalam diri dia tu, dia berbeza-beza watak, berbeza-beza identiti. Dia mempunyai nama yang lain, sejarah yang lain, latar belakang yang lain. Kemudian mungkin perwatakan yang lain. Dia mempunyai sebagai contoh, dia mempunyai personality yang baik, yang sopan. Ada pula identiti yang bersikap agresif, yang lebih ganas. Ada yang bersikap lebih kepada pasif. Dia terlalu banyak identiti dalam diri dia. Sedangkan personality itu hanya dia seorang je, cuma dia merasakan seperti ada banyak identiti dalam kepala dia, hidup dalam diri dia. Selain itu, dia juga merasakan ketidakupayaan untuk menangani masalah emosi atau dengan lebih profesional. Kemudian sekarang saya akan ceritakan tentang kaedah rawatan. Kaedah rawatan umum diketahui adalah lebih kepada rawatan psikiatri. Namun split personality ni ada ujian ataupun ada inventory yang perlu dilakukan sebelum dia disahkan sebagai seorang yang menghidap kecelaruan identiti ataupun split personality. Jadi dalam skop ataupun bidang rawatan di bawah psikiatri, beberapa terapi yang boleh digunakan untuk membantu individu yang mempunyai masalah split personality. Antaranya terapi tingkah laku kognitif. Terapi ini untuk mengubah cara pesakit ataupun individu yang menghidap penyakit split personality ini berfikir dan bertindak ke arah yang lebih positif. Dalam mana macam individu yang ada masalah split personality kan, kadang-kadang dia ada identiti dia yang lebih agresif, lebih ganas. Jadi dia cenderung untuk melakukan perkara-perkara negatif, macam dia nak bunuh diri, macam mana saya katakan tadi. Dia tidak mampu nak menanggung. Jadi terapi ini bertujuan untuk mengubah cara berfikir dan tingkah laku pesakit tersebut untuk ke arah yang lebih positif. Yang kedua, boleh digunakan dalam terapi psikodinamik. Jadi terapi psikodinamik bertujuan untuk meneroka dan menentakkan apa-apa pesakit penyimpangan yang telah ada sejak zaman kanak-kanak. Mungkin pada zaman kanak-kanak dia telah berlaku peristiwa-peristiwa ataupun pengalaman yang negatif yang menyebabkan dia mempunyai banyak identiti ataupun kecelaruan identiti. Kemudian yang ketiga, boleh juga menggunakan terapi Gestalt. Dalam terapi Gestalt ni pula tingkah laku, cara pemikiran, rasa ataupun perasaan,
merupakan matlamat utama dalam terapi ini. Jadi dalam terapi ini ahli terapi akan menggunakan cara konfrontasi, menganalisa mimpi ataupun berdialog bagi mencapai matlamat mereka. Selain daripada itu, mungkin juga boleh digunakan ubat-ubatan daripada hospital untuk dia mampu mengawal pemikiran dia. Kiranya dia tidak akan mudah untuk merasakan kehadiran identiti yang lain. Jadi itu antara rawatan-rawatan yang boleh digunakan terhadap pesakit yang mempunyai masalah split personality. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan prevalence, iaitu kelaziman. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Zainul. Nombor metrik I171020076. Okey. Menurut DSM-5 mendapati bahawa kelaziman pada jantina dalam kajian ini adalah bersamaan 1/6% untuk lelaki dan 1/4% untuk wanita. Selain itu, terdapat fakta yang menyatakan bahawa hanya 0.1% hingga 1.0% populasi dunia memiliki penyakit kecelaruan identiti ini. Jadi dekat dunia ni tak berapa banyak orang yang mempunyai penyakit seperti ini. Kita hanya boleh kira macam boleh kira lah orang yang mempunyai penyakit DID ni. Yang ni yang diberitahu ni hanya 0.1 hingga 1% sahaja yang memiliki penyakit ini. Golongan wanita lebih cenderung untuk mendapat penyakit ini berbanding lelaki. Jadi golongan wanita lebih tinggilah potensinya untuk mendapat penyakit ini. Okey, untuk rumusan, kita semua mempunyai tanggungjawab, baik pembuat filem ataupun drama, doktor psikiatri maupun pihak yang berkenaan. Penyakit mental sangat jarang bertindak ganas ataupun di luar jangkaan. Di belakang setiap penyakit mental ada isu psikologi dan sosial yang perlu dirungkaikan, yang bukan sekadar memerlukan sokongan bantuan profesional tetapi juga sokongan orang ramai. Tanpa rawatan yang tepat, ia tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah. Okey, apa yang saya dapat simpulkan dekat sini bahawa apa-apa juga penyakit mesti ada sebab dan asbab yang membolehkan penyakit tersebut berlaku. Macam tajuk ini dissociative identity disorder ataupun kecelaruan identiti, mesti ada sebab yang khusus yang membolehkan berlakunya penyakit ini, wujudnya penyakit ini. Jadi kita sebagai masyarakat perlulah mengambil tahu apa simptom-simptom, apa sebab-sebab dia. So kita kena ambil perhatian lah. Tak kisahlah, jangan kita ambil penyakit ni je kan, DID ni je. Macam-macam penyakit lagi kita kena ambil tahu. Kita tak boleh nak harapkan golongan psikiatri, lepas tu dengan golongan golongan yang tertentu lah, macam filem drama macam saya cakap tadi kan. Jadi kita juga perlu tahu apa yang perlu kita buat apabila kita berhadapan dengan orang yang mempunyai penyakit mental seperti ini kan. Apa yang perlu kita buat, jadi ke mana yang kita harus bawa golongan ni pergi. Contoh macam kita jumpa orang yang berpenyakit, contoh kita penyakit OCD kan,
OCD, contoh kita dapat tahu, kita baca, okey macam ni kita dapat tahu, kita dapat tangkap lah dia ni mungkin ada simptom penyakit OCD. So kita bawa kepada badan tak apa, agensi yang berkenaan untuk detect sama ada betul tak apa yang kita anggap dekat dia tu. So at least kita dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pesakit tersebut. Jadi berguna jugalah. Jadi selain daripada doktor psikiatri yang menjalankan tugas-tugas mereka kan, pembuat filem dan juga drama juga memberi dorang ceritakan balik. Dorang macam buka mata penonton. Apa sebenarnya DID ni? Apa sebenarnya OCD ni? Macam penyakit mental ni kan. So dia akan bagi tahu dekat masyarakat. Pembuat filem dan juga drama ni akan bagi tahu masyarakat. Ini penyakit, ini contoh penyakit bagi OCD. Ini contoh penyakit bagi DID. Lepas tu ini penyakit untuk eating disorder kan. So at least masyarakat yang tengok filem yang telah dibuat oleh pembuat filem dan juga drama ni, bila dia tengok filem-filem yang telah dibuat dan juga yang ditayangkan tu, dorang sedikit akan tahu, oh ini penyakit ni, oh ini penyakit dia macam ni. Contoh macam eating disorder kan, oh eating disorder macam ni, anorexia apa semua tu kan, oh macam ni. So at least kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Selain itu, saya juga berpandangan bahawa kecelaruan identiti ini perlu diubati. Orang ramai mempunyai hak untuk berasa risau dengan keadaan penghidap penyakit mental ini, memandangkan terdapat banyak kes jenayah melibatkan pesakit mental dalam negeri kita. Dia apabila kita ni sakit mental, so kita punya mental ni tak berapa nak berfungsi dengan baik. Jadi ia sedikit sebanyak dapat mengganggu persekitaran ataupun individu-individu yang masih sihat keadaan mental dia akan mengganggu. Jadi orang yang sihat mentalnya ni akan rasa diri mereka terancam oleh penyakit orang yang berpenyakit mental ni. Jadi dekat sini kita orang yang mempunyai kesihatan mental yang bagus ni perlu membantu golongan individu yang mempunyai penyakit mental ni. Seseorang boleh menjadi pesakit mental disebabkan oleh pelbagai faktor, macam kawan-kawan saya terangkan pada slide-slide sebelum ni. Sama ada genetik, insiden traumatik, pengambilan dadah dan lain-lain. Sudah pasti sukar untuk mengetahui faktor yang mana yang menyumbang pada penyakit mental seseorang sekiranya kita tidak mengenali individu tersebut. Kita jangan nak judge orang je kan, oh yang ni orang macam ni apa semua. So kita kena selidik dulu apa sebab dia. Macam DID ni, macam contoh DID ni, sebab disebabkan oleh faktor genetik. Mungkin dia trauma waktu kecil, dia kena ini dan efek dia waktu sekarang. Kita tak tahu apa yang individu tersebut lalui dalam hidup dia. Mungkin dia mempunyai sejarah hitam dalam hidup dia, tapi kita tak tahu. Kita hanya tahu judge je, kita blame dia. Contoh dia buat salah, kita blame dia. So jadi kita kena tahu lah juga. So dengan sedikit dengan adanya ilmu pengetahuan berkenaan dengan penyakit-penyakit ni, ia akan dapat membantu kefahaman kita dan juga meningkatkan kefahaman kita terhadap satu penyakit. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.